Inilah dia, contoh anak muda yang kita nak. Ada cabaran, ada idea, boleh membuat sesuatu di luar jangkaan. Masa awal penubuhan main saham dulu, saya selalu pandang satu company ni ataupun satu organisasi ni yang mana dia juga diuruskan oleh seorang remiser. Remiser tu pula direkomend lah oleh saya untuk masuk ke dalam M Plus juga seperti saya. Along the way, syarikat dia grow, saya pun grow. Dan ini semua adalah hasil daripada competition ataupun boleh kata persaingan lah, tuan-tuan puan. Dan hari ni saya akan bertemu dengan dia untuk saya korek rahsia-rahsia yang ada dan mungkin apakah perspektif-perspektif dalam hidup daripada remiser tersebut. Walaupun namanya persaingan, mungkin saya nampak dia sebagai pesaing, tapi dia adalah seorang kawan lah. Siapakah remiser tersebut? Nantikan dalam video ini. Okay, so nampaknya dia pun dah sampai. Dia datang dengan Sudin sekali nampaknya. So kita ni lalu, kita keluar dulu So ini dia Bawal Power Sempoi di Teras Jenang. Assalamualaikum bos. Ya Allah. Terus ada sikit. Datang lah. Tengah live. Live bro. Live ni. Tengah live lah? Live. Jom makan. Sebelum kita pergi jauh, minta Tuan perkenalkan diri. Saya Sudin Saleh. Sekarang ini merupakan CEO untuk Lindung Selia Berhad yang membawakan satu program community sharing untuk bil perubatan dan juga merupakan subsidiary untuk Ais Saham Selia Berhad. Dan solusi ini memang kita punya test bed lah, ataupun kita punya way of thinking adalah untuk benefit community. Sebab Ais Saham dia ada community dia sendiri, jadi kita sentiasa fikir how does this program boleh benefit community yang macam Ais Saham, dan kalau boleh memang kita boleh expand untuk ke community yang lebih besar lah kalau dapat memberi manfaat. So itulah macam mana kita bina Lindung dan juga solusi berkaitan. Dan di sebelah Tuan Sudin ada juga Tuan Anas Ya, saya. Jadi minta Tuan Anas perkenalkan diri. Okey, nama Anas Faris, co-founder Ais Saham. Sekarang lebih pada investor dan advisor Ais Saham. And bersama saya CEO Lindung ni merupakan subsidiary kepada Ais Saham. By the way, yelah, apa beza Lindung dengan Takaful tadi? Oh, dah start Indo. Okey, terus. So basically dari segi konsep dia sedikit berbeza. Kalau tengok, kalau contoh yang paling ketara lah dari segi bayaran yang dikenakan. Macam contoh konsep Takaful, dia asalnya daripada insurans tapi dia berbeza untuk menjadikan dia syariah compliant. The contract structure is different, tetapi ada persamaan dari segi bayaran. Contoh berdasarkan risiko seseorang, dia tentukanlah so berapa yang perlu dibayar setiap bulan. So fixed payment. Contoh RM200 sebulan, RM300 sebulan. Tapi Lindung dia berbeza. Dia tak ada bayaran fix bulanan untuk perkongsian, tetapi dia akan jadi actual untuk apa yang berlaku. Macam contoh, kalau kita ada community member, kita ada 2,000 orang sebagai contoh, dan pada bulan tu ada seorang community member kita ada masalah masuk hospital, katalah bil hospital RM2,000, RM20,000, dan RM20,000 tu akan bahagi sama rata dengan semua community member. Jadi bagi 2,000, seorang hanya perlu sumbangkan RM10 pada bulan tu. Kalau bulan depan tak ada sesiapa yang sakit, alhamdulillah tak ada bayaran perkongsian apa-apa. So itu antara perbezaan yang ketara lah antara konsep community sharing dengan existing Takaful ataupun insurance. Jadi likely bila orang nak join benda tu, mesti membership fee tu pun boleh kata murah jugalah. Betul. Okay. Dan bila dia tak boleh orang tu dah sakit baru nak join. Itu kita masih ambil yang sama. Masih kita ambil prinsip yang sama, kita replicate. Kalau kita punya syarat setakat ni to manage the risk lah, sebab this program dia very important untuk the early stage tu kita manage the risk mereka awal. Jadi kita hanya open, kita plan lah untuk open pada mereka yang berumur 18 hingga 40 yang tak ada pre-existing. Memang kena letak all the disclaimer masa peringkat awal, tapi tak perlulah medical check up.
dan kita ada impose a waiting period. Yang ni semua untuk manage the program. Sebab kalau ikut the concept ni, the numbers tu very important. Jadi di peringkat awal tu perlu dapatkan yang really good numbers lah to support the program to move forward in future. Faham. Lepas tu pula, bila, yelah, macam kalau tak ada orang sakit, Alhamdulillah. Tak ada orang perlu bayar. So tu satu konsep yang menarik lah kalau nak dibandingkan dengan takaful. Sebab setiap bulan nak kena bayar. Cuma bila orang tu sakit ke apa ke, jadi dia kena bagi bukti lah. Kan? Dia macam mana? Kita engage dengan nama servisnya third party administrative company yang memang reputable. So dia ni consist of head doctors kat dalam tu. Jadi experience kita punya community member ni nanti, kalau dia sakit masuk hospital, the experience akan jadi sama dengan experience orang yang ada takaful ataupun medical card ni, insurance punya medical card. Jadi dia masuk hospital, tunjuk kita punya digital membership, dan the hospital akan contact kita punya third party provider, buat verification. Kalau memang ikut requirement dan sebagainya, dan dia akan issue initial guarantee letter. So it's the same experience. Dia bukannya pay and claim. So dia memang kita replicate the concept, tapi yang membezakan dia adalah the structure of the program dan kaedah bayaran. Tapi masuk hospital, experience insyaAllah is going to be similar ataupun the same dengan takaful ataupun insurance. So idea tu macam mana mula? Idea kita bagi macam mana boleh ada idea Lindung ni? Macam mana Lindung ni terhasil? Macam mana terhasil? Sebab dari perspektif aku ke saya dalam boleh mana boleh. tak adalah, pada satu hari Sudin datang dengan background yang memang dalam bidang tu lah kan, takaful dan sebagainya. Jadi and study juga dalam bidang yang sama kan, maknanya crowd related lah kan, nak sebut takaful kan, sebagainya. Dan memang sebab kita di Aisaham memang kita tengok pada emerging punya tech kan, kita suka yang ada saluran-saluran ke depan, and dekat situ lah bagi cabaran, dan memang disahut lah cabaran ni. Tak baik, inilah dia contoh anak muda yang kita nak. Ada cabaran, ada idea, boleh membuat sesuatu di luar jangkaan. Nampak Lindung adalah salah satu subsidiary untuk Aisaham. Okay? Jadi possible selain daripada Lindung, ada lagi inisiatif-inisiatif yang kau mungkin ada turut melabur ke apa dalam inisiatif-inisiatif tersebut. Okey, inisiatif itulah masalah bila record ni tak boleh cerita semua kan. Banyak yang, tapi betul lah di Aisaham kan, selaku advisor okay, di Aisaham kan, kita memang tengok kepada inisiatif yang luar biasa kan, yang mana yang mencabar minda dan ada passion lah untuk bergerakkan. Dan internally pun memang ada projek-projek khas. Senang cerita kalau betul-betul ni boleh kita boleh Roger discuss. Pastilah kan. Memang banyak, memang ada lah. Memang ada dan memang banyak, dan memang kita alu-alukan lah. Dan kalau ada orang yang ialah anak muda yang ada idea nak ke depan, yang perlukan teknologi, so boleh pitch lah. Boleh datang dan pitch. Boleh. So dekat macam nanti kita start daripada setahun dulu pun kita ada dengar banyak idea, dan yang mana betul-betul sama inline, dan kita collaborate lah. So ada lot of project. Bukan semua jadi, banyak juga yang tak jadi, tapi dunia startup memang macam tu lah. Kena hustle kan, kena keep on trying. Kalau ada yang betul-betul jadi, kita support. Baik. Simple je formula dia kan. Yang tak jadi, lepas tu ada yang jadi, kita terus boleh cover 10 kali ganda je. Dan kita dah berjaya lah, di Aisaham dah berjaya. Cuma tak boleh cerita. Tak baik. Kita dah berjaya satu projek kita dah 10 kali ganda. 10x. Kita komuniti pelabur ni, antara yang pelabur nak adalah dia kemampuan untuk forecasting tau. Dia melihat ke depan, melihat
trend yang akan berlaku lah in the future. So far lah bagi, tak tahu siapa Tuan Sudin ke Tuan Anas, Satu-satu apakah boleh. trend yang sepatutnya mungkin pelabur-pelabur elit lah, kalau tak sebut satu ke mungkin sebut beberapa yang agaknya mungkin trend yang Ini dari segi diberikan perhatian lah. dari segi pelabur ke atau dari segi Pendapat Dari peribadi segi dia. pelabur ke, tadi kata pelabur perlu aware ke apa? pelabur perlu aware, tetapi tak kisah dari sudut community ke, dari Okey, sudut Teruskan kalau Kalau personally lah, so kita pun faham kan macam komuniti mahir saham, komuniti air saham ni memang kita biasa dengan equity dekat Bursa Malaysia, dan kalau kita jauh-jauh pun kita dekat FCPO, kita dekat ni, tapi sebenarnya dalam dunia pelaburan ni dia besar. So macam kami pun bila mula masuk lah ke dalam dunia startup ni, so ada banyak juga idea lain, tapi of course dia jauh lebih berisiko. Tapi dia return dia pun boleh jadi macam tu lah. Macam contoh you invest in a startup yang memang tak ada apa-apa lagi, hanya ada a roadmap, a vision, a case study. Tapi kadang-kadang kalau menjadi dia meletup lah. Kita tengok lah the success story kat Malaysia pun ada banyak solution yang jadi macam tu kan. Macam awal dulu kita ada Grab, yang ramai juga yang tak percaya dengan the business model, tapi in the end dapat jadi besar. Kita ada Carsem, kita ada banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tapi di sebalik yang ada tu banyak dan sangat-sangat banyak yang tak menjadi. So itulah nature dalam dunia emerging ni. Tapi sebagai individu, macam kalau saya pun memang explore lah all the options yang ada. Selain daripada equity is equity, dan dalam crypto, dalam NFT. Supaya lepas-lepas ni saya kena sediakan sekali backup power bank ke sebagai contoh. Sebab tadi tak dapat nak rakam secara keseluruhan sebab bateri dah habis. Tapi Alhamdulillah apa yang saya dapat nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, perjalanan saya daripada Melaka ke Bangi, apakah kos yang terlibat? Mungkin tol lebih kurang RM15 pergi dan balik RM30. Mungkin juga kos minyak berapa? Rasanya tak sampai RM40. Katalah RM40. 40, 30, RM70. Masa sejam pergi, sejam balik, mungkin 2 jam setengah. Saya kira banyak benda yang saya dapat belajar hari ni lah daripada mereka. Anas pun ada bawa juga Sudin. Saya ada jumpa beberapa hari yang lepas, dan itu pun adalah satu perjumpaan yang tak adalah nak formal sangat. Kita request nak jumpa, yang tu kenal yang ni ajak, yang ni ajak. In a way satu benda ni adalah satu benda yang menarik lah, networking. Kita tahu banyak individu-individu daripada latar belakang yang berbeza, mungkin dalam industri yang hampir sama, ada perkaitan antara satu sama lain. Jadi untuk hari ni saya belajar banyak perkara. Antaranya saya dapat lebih mendalami ilmu berkaitan dengan kripto. Saya lebih mungkin untuk mengetahui apakah prosedur ataupun step by step seseorang developer sebagai contoh untuk mula terlibat dalam bidang kripto. Yang menariknya, walaupun keadaan market memang teruk, akan tetapi kita mencari ruang untuk adanya alternatif yang mungkin dapat juga memberikan pulangan. Apatah lagi kalau pulangan tu mungkin dalam bentuk US dollar, sebagai contoh. Jadi dunia ni adalah, dunia kripto adalah dunia yang memang sekarang tengah teruk, tapi peluang masih ada. Dia punya penggunaan ataupun teknologi di sebalik belakang tu masih lagi relevan. Dalam masa yang sama, industri ni juga penuh dengan scammer tuan-tuan. Ketika saya mula belajar berkaitan dengan kripto, adalah salah satu teknik yang dicadangkan adalah untuk mendapatkan NFT tu, kita nak dapatkan whitelist. Maksudnya di senarai pendek. Yang mana orang-orang yang dapat whitelist ni ada peluang untuk orang kata beli benda tu pada waktu yang spesifik untuk mereka. Jadi tak perlu nak berebut, ada peluang untuk confirm dapat beli NFT tersebut. Ini bukan konten berkaitan dengan kripto ataupun NFT, tapi saya just selit saja. Kawan saya Wan ada cerita. Jadi dia kata benda ni kalau beli, sekadar beli kosong dengan harapan bila reveal tu nanti, maksudnya ada fasa yang barulah kita tahu kita beli apa. Macam beli bola tikam tu, tahu kan? Bola tikam kalau dulu generasi saya depan sekolah ataupun dekat dengan sekolah ada kedai runcit. Depan kedai runcit tu ada mesin masukkan duit, nanti dapat
bola. Dalam bola tu kita tak tahu pun mainan apa kita dapat. Kalau bagus lah, kalau tak bagus hadap je lah, duit dah kena telan. Lebih kurang macam tu lah konsep mesin macam tu. Nama dia mesin judi haram. NFT, kalau konsep macam tu kita beli tanpa, tak ada sebarang utility yang kita dapat, maka Tuan-Puan boleh kaji sendirilah benda tu. Terpulang kepada kajian Tuan-Tuan dan Puan. Okey, berbalik kepada antara input lain yang saya dapat lah. Saya juga ada bertanya tentang apakah motivasi mereka untuk venture dalam satu benda-benda yang baru. Dan benda tu semua adalah minat dan passion. Dan masing-masing ada jalan-jalan dia sendiri, Tuan-Tuan dan Puan.